Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan daripada jauh-jauh tu, mudah-mudahan Allah bagi dengarlah. Syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mencintai dan menyayangi kita. Tak ada siapa pernah sayang cinta kita lebih daripada Allah sayang kita. Saya nak cerita tuan-puan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW manusia yang paling sibuk dalam dunia, paling banyak kerja, dakwah siang malam, malam-malam menangis, buat dakwah tanpa henti, tuan-puan sekalian. Tapi pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tengah bermesyuarat bersama sahabat dalam rumah, tiba-tiba ada orang, isteri Nabi SAW Aisyah, dia berlanggar dengan seorang lagi. Bila berlanggar, makanan bersepah. Kalau kita macam mana? Kalau anak-anak bergaduh pun kita rasa marah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertenang, dia kutip makanan yang jatuh, kemudian makanan seorang lagi gantikan untuk isteri seorang lagi, ibu orang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dia tak marah untuk hal yang kecil-kecil, dia tak marah untuk hal yang kecil-kecil. Sebab dia sangat memahami isteri dia. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, hari ini saya tak nak kamu jadi pengadil saya nak orang lain jadi pengadil. Nabi kata siapa-siapa sahaja. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak ayah saya Abu Bakar Siddiq jadi pengadil. Saya nak ayah saya Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi pengadil. Antara kita ada sikit perselisihan faham. Tapi tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertenang. Maka Abu Bakar datang dan Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu nak cakap dulu ke saya nak cakap dulu? Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu cakap dulu, tapi jangan tambah-tambah ya, jangan tipu, jangan tambah-tambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, baiklah. Kemudian Nabi SAW ini Abu Bakar radhiyallahu anhu terus marah sebab anak dia Aisyah kata jangan kamu tambah-tambah. Mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah-nambah dalam perkataan beliau. Beliau Rasul, orang yang sentiasa siddiq, orang yang bercakap benar, amanah. Kita dengar Rasulullah SAW tak akan tambah-tambah. Di perkataan Aisyah telah buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu marah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kata, wahai Abu Bakar, aku dah panggil kamu untuk selesaikan hal ni, bukan nak suruh kamu tambah lagi masalah. Kalau kita macam mana? Dah macam kamu lawan Nabi ni, dah murtad sebagainya. Kalau kita fikir cakap bukan-bukan. Tapi tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertenang. Sebab tu sebenarnya kalau kita fikir kita pejuang agama, siang malam berdakwah, bukan isteri kita je perlukan kita, seluruh dunia perlukan kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melayan perasaan isteri, anak-anak dia. Pernah Fatimah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, tadi Aisyah kata dialah isteri yang isteri Rasulullah SAW yang paling, yang anak seorang-seorangnya anak dara, yang lain semuanya dah tak dara. Maksudnya macam mana mak saya dia kecil hati, wanita-wanita. Maka Rasulullah SAW kata, sudahlah nak, banyak lagi bapa nak fikir benda lain, tak payahlah gaduh-gaduh. Nabi tak cakap macam tu. Bahkan Nabi kata, wahai Fatimah, sesungguhnya kalau kamu nak tahu, ibu kamulah wanita yang berkahwin dengan ayah kamu ni ketika ayah kamu teruna, mak kamu seorang je. Maaf tuan-puan, saya cerita macam ni pengajaran untuk kita semua. Ialah ada pengajaran di sana. Apa dia? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layankan perasaan isteri dia, anak perempuan dia. Sebab tu Allah jadikan kita lelaki, wanita ni berbeza supaya kita saling berkasih sayang, saling melengkapi dan belajar untuk saling memahami. Sebab tu cuba tuan-puan, kalau isteri tanya, bang, tahun ni langsir nak warna apa? Jawab apa? Abang-abang kat sana, kalau isteri tanya, bang, tahun ni contoh dekat sebelum raya itulah, raya haji takkan langsir baru lagi kan? Bang, langsir tahun ni nak warna apa? Macam nak jawab? Bisa kita kata ikutlah yang tahun-tahun lepas macam samalah, tak payah tukar-tukar, pergilah beli kan? Tapi rupa-rupanya bagi wanita, masalah langsir ni lagi besar daripada masalah pilihan raya kan? Macam pilihan raya pun tak besar lagi besar masalah langsir ni. Jadi kita kalau masalah langsir, kita kena buat pegang kepala. Tak tahulah yang abang pun dah 3-4 hari juga memikir ni, dah sebulan memikir. Abang tengok rumah makcik awak, rumah pakcik awak rasa mana satu yang, kalau kita mana satu? Macam tu kena buat pegang kepala.
Sebab dia kata, cuba kalau kita kata, itulah bang, saya pun dah survey pada tahun lepas, dah 2 tahun. Dah 2 tahun survey. Dia kata, bang, saya dah survey semenjak 2 tahun lepas lagi. Jadi tengok, kalau kita tak ada buat research, kita jawab tadi mesti teruk kita kena. Dia kata, itulah yang awak rasa macam mana, isteri pun tunjuk. Mes sini tengok bang, tunjuk tengok ni bang, saya dah pilih pun, saya nak pilih warna purple ke abang nak warna pink. Tengok dia dah pilih dah warna purple ke pink. Kalau isteri tanya abang, abang tahun ni lansir ni saya dah pilih purple ke pink, abang nak purple ke pink. Kalau tuan puan macam mana? Kat kedai selalu isteri saya tanya, bang, abang masa dulu pakai baju batik ceramah buat training motivasi kan, kadang baju coat ke, isteri tanya, bang, abang nak warna ni ke warna ni? Saya dah tahu dah, isteri saya dengar juga ni kan, dah tahulah rahsia. Buat pegang kepala, tak tahulah yang abang tengok yang pink ni pun cantik, yang purple ni pun cantik, yang pink pun cantik, purple cantik. Awak rasa mana satu yang? Isteri saya kata, bang, saya pilih warna pink. Nampak perempuan sebenarnya dah pilih dah kalau apa dia nak. Dia buat-buat je tanya. Dia tuan-puan sekalian, sebab tu kalau isteri kita nak tu, itulah dia nak. Contoh kan, tengah malam isteri kata, bang, kita tengah tengok handphone macam ni, tiba isteri kata, bang, jom abang nak makan kat luar ke? Memang tak masalah, abang nak makan kat luar ke? Kita pun tak, yang ikut awak lah. Isteri kata, saya pun tak kisah, saya ikut abang ni, ikut abang lah. Dia kata kan, ikut abang lah. Tak lah, ikut awak lah yang. Isteri kata, tak apalah bang, makan kat rumah je lah. Dia kata, isteri punya, dia suka surprise dalam hidup. Dia pun tidur sepanjang malam, letak tangan kepala, nangis kan. Suami tidur, kita tidur lena je. Bagi isteri punya benda besar. Lain kali masuk isteri tu, sebenarnya bila dia tanya, bang nak makan kat luar ke, maksudnya dia suruh abang dukung dia buat terus makan kat luar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah dalam hidup ni. Kadang-kadang begitu wanita ni, apa yang dia cakap bukan tu maksud dia tanya, bang penat tak kerja? Mana tak penat, 1 hari 3 hari tak balik rumah, takkan tak penat. Tapi tanya penat ke kerja, sebenarnya dia nak cerita kat rumah dia penat, dia letih, urusan anak-anak, tak ada teman bercakap 24 jam. Jadi tuan-puan sekalian, saya cakap ni supaya untuk diri saya jugalah, kita orang lelaki mana sempat nak dengar-dengar bab macam ni. Tapi sebenarnya memahami isteri juga ialah sebahagian daripada Islam ini dan sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW dia sangat memahami isteri. Cuba kalau lansir kita buat-buat perang kepala, isteri kita pun cerita ke orang, ya Allah, suami saya bab lansir pun tahu. Sebenarnya bukan tahu, suami cuma pegang kepala je. Ya tuan-puan sekalian, bukan nak susah sangat. Sebab tu dia kata syarat kita mencintai ni ialah kita saling mendengar pasangan kita dan belajar menyayangi. Mendengar dan menyayangi pasangan kita. Sebab tu tuan-tuan pun sekalian, Allah buat kita ada 1 mulut 2 telinga. 2 mulut 1 telinga. Tak. 1 mulut 2 telinga. Allah tak buat 2 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belajar mencintai dan menyayangi. Kadang-kadang bila kita tengah sayang, semua jadi mudah, jadi nikmat. Tapi bila kita tak sayang, kita semua jadi marah, jadi tak tentu hala. Jadi tuan-puan sekalian, belajar mendengar. Saya pesan diri kita terutamanya, dan saya sendiri dan kita semua belajar mendengar. Dengan rasa mendengar ni, kita akan rasa sayang, rasa cinta, rasa menghargai. Contoh isteri abang kata, bang, dia cakap yang panjang, tak dapat tangkap kan, panjang sangat. Dia cerita tadi kat sekolah saya begini, lepas tu kat ni kawan ajak, lepas tu dia ajak orang lain, dia tak ajak saya. Kalau abang tak dapat tangkap semua, abang ambil ujung je lah. Dia tak ajak awak, ambil ujung je. Dia awak seorang dia tak ajak, ya Allah, ambil yang ujung pun tak apa dah. Lepas tu bang tadi naik kereta, lepas tu jalan tu ada kereta pada belakang, boleh pula dia horn kuat-kuat, kita tak dapat tangkap semua pun. Jangan tanya balik semula yang apa macam mana tadi tu, dia tak nak cerita dah sampai semak ke malam, dia terbenung, tak sakit jiwa tapi dia tak nak cerita. Jadi kalau abang tak dapat tangkap semua, tangkap yang ujung je. Cakap dia horn pada belakang kuat-kuat kan, ingat yang belakang pun cukup lah. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan mereka nak lebih, cuma mereka nak dia dengari. Saya cakap begini sebab saya teringat mak yang saya sayangi, bagaimana ayah saya sendiri sangat mendengar mak saya 24 jam berbual, menghargai, saling bercinta. Sebab tuan-tuan sekalian, kehidupan ni begitu. Rupanya mendengar orang kita sayang bercakap juga satu nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sangat menghargai semua orang. Dia ingat bila nama-nama orang, bila berbual dia ingat nama, dia ingat waktu, dia ingat masa, dia ingat bila orang ni begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghargai isteri dia. Saya pernah cerita Juwairiyah radhiyallahu anha. Dia pergi masjid, tengok isteri dia tengah semayang. Dia kata, kamu duduk sini daripada tahajud sampai sekarang. Dia prihatin apa isteri dia buat. Kamu duduk daripada tadi sampai sekarang semayang, berzikir, buat baik. Dia puji isteri dia, hargai.
Bila isteri dia Sofia binti Huyai nak bangun balik tengah malam, tengah berbual kat masjid, dia tak marah. Dia kata aku sibuk buat kerja agama kat masjid, sibuk kau mengacau aku. Tak, Nabi bertenang. Kemudian dia bangun, Sofia binti Huyai, dia bila dia bangun nak balik, Nabi kata tunggu sekejap, jangan kamu balik tanpa sempat saya hantar kamu. Jangan kamu balik tanpa sempat saya hantar kamu. Macam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat menghargai. Jangan kamu balik sebelum sempat saya hantar kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik rumah, tengok penas kain Nabi baring kat riba Aisyah. Tiba-tiba Nabi air mata Aisyah menitik. Terus Nabi bangun, tanya, wahai Aisyah, kenapa menangis ni? Kenapa menangis? Rupanya dia kena cubit dengan ayah dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ada sebab Aisyah satu perjalanan tertangguh, dan sebab tu turun perintah tayamum. Tapi Rasulullah SAW dia menghargai isteri dia. Sebenarnya sebab Aisyah cari satu kalung, sehingga sebab tu Allah silapkan ibu orang Islam ni, dia tertinggal. Dan orang semua bukan tertinggal, orang tengah cari-cari, jadi lambat. Akhirnya sampai orang Islam sesak ke dalam perjalanan, mereka tak ada air nak ambil wudu. Abu Bakar marah, sebab kamu orang Islam dah tak semayang begini-begini. Sehingga Nabi terbangun, air mata Aisyah radhiyallahu anha sebab cubit sampai keluar air mata. Sebab tu turunnya perintah tayamum. Nabi SAW tak marah sebab kau semua tak semayang ni sebab kamu. Nabi SAW saya melihat hikmah. Kita kadang-kadang isteri pergi semayang baru terlambat, kita kata ya Allah, yang awak semayang ke awak buat surau kat situ kan? Semayang pun kena marah. Jadi kita tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita belajar berkasih sayang, saling mencintai. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita belajarlah. Saya pesan kita doa dengan Allah waktu malam kita doa sebelah pasangan kita doakan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-puan boleh, saya ada page Abid tuan-puan like lah kat situ. Saya senang kongsikan video, senang nak search balik semula kat sini, susah kena scroll ke bawah. Dan tuan-puan sekalian, insya-Allah Keluarga Sunnah sampai esok lah, last ada promosi 5 Ogos hari ni sampai esok diberi tempoh. Dah ramai alhamdulillah mendaftar. Saya bagi satu hari lagi untuk tuan-puan mendaftar. Ada promosi www.keluargasunnah.com. Perkara macam ni kita kena dengar selalu. Kalau tak, siapa nak nasihat kita? Kalau kita cakap sama sendiri, mula masa muka, panas telinga. Tapi kita dengar daripada orang lain, kita dengar ulang-ulang kali. Saya sendiri pun dengar daripada orang lain, supaya kita dapat refresh, dapat segar, dapat fikir balik ilmu-ilmu bab kekeluargaan. Dan insya-Allah atau berdaftar www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com, atau WhatsApp di 017 3666 848, 017 3666 848. Dan insyaAllah tuan-puan, saya ada sikit lagi nak sambung ni, tapi saya sambung kat page lah Abid Lew, ABITLEW. Ada gambar saya dengan isteri saya. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua tuan-puan yang sudi mendengar, dan jadi asbab kebaikan untuk kita semua.